Buletin Didik 30 Julai bersama saya Syafri Izan Wahab. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Penuntut baharu bagi program asasi dan diploma untuk sesi akademik 2021-2022 akan mengikuti pengajaran dan pembelajaran secara dalam talian. Ianya akan bermula bulan depan. Keputusan itu dimaklumkan Kementerian Pengajian Tinggi KPT dalam satu kenyataan siang tadi selepas mengambil kira situasi semasa negara. Kenyataan itu menyebut KPT komited menjayakan aspirasi kerajaan ketika Pelan Pemulihan Negara PPN bagi menangani penularan wabak COVID-19. Bagaimanapun, Universiti Awam boleh mempertimbangkan kemasukan pelajar asasi dan diploma ke kampus secara fizikal bermula Oktober 2021 atau pada semester berikutnya, bergantung kesediaan dan ketetapan IPTA masing-masing. Baru-baru ini berlangsung pertandingan video deklimasi Sajak Sains Teknologi 2021. Pertandingan anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Wilayah Tengah ini telah mendapat penyertaan yang memberangsangkan. Pelajar Tingkatan 5 Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Said Mashur, Batangkali, Selangor muncul johan pertandingan. Penjajahan semakin pesat dijalankan melalui media, tontonan penuh perhatian oleh manusia semuanya. Farah Nabila Muhammad Afendi mendeklimasi sajak bertajuk Godam. Farah menewaskan Muhammad Syahmil Syahrudin yang menduduki tempat kedua. Muhammad Syahmil, pelajar Tingkatan 5 Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Meru Kelang, mendeklimasi sajak bertajuk Malaysia Millennium Digital. Tempat ketiga milik Minhalina Zafrin Akili. Pelajar Tingkatan 4 Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Jalan 4 Bandar Baru Bangi ini membawakan sajak bertajuk Sains dan Teknologi. Waktu pertama melihat dunia, engkau sudah berdiri megah. Fasa kehidupan telah berubah. Yang dulu susah menjadi mudah. Yang dahulunya berat telah menjadi ringan. Yang jauh pula dapat didekatkan. Pertandingan ini turut mendapat kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri Selangor, Yayasan Kebajikan Mai Prihatin dan Sorient Sendian Berhad. Bantuan perubatan daripada Kerajaan Arab Saudi tiba di Malaysia. 3 pesawat berisi bantuan berkenaan tiba hari ini dan semalam dalam usaha membantu negara ini menangani jangkitan COVID-19. 1 juta dos vaksin COVID-19 jenis AstraZeneca dan 4.5 juta unit peralatan perubatan disumbang kepada Malaysia dengan nilai keseluruhan dianggarkan $5 juta Amerika. Kerajaan Malaysia merakamkan penghargaan atas sumbangan itu hanya selang beberapa hari selepas penjaga 2 masjid suci, Raja Salman Abdul Aziz Al Saud, menitahkan King Salman Center for Relief and Humanitarian Action, KS Relief, segera menyalurkan sumbangan bagi membantu Malaysia menangani cabaran pandemik. Menurut Menteri Kanan Luar Negeri Datuk Seri Hishamuddin Hussein, ini bukan kali pertama Kerajaan Arab Saudi menghulurkan bantuan kepada Malaysia. Arab Saudi antara negara terawal menyalurkan sumbangan kira-kira 8 juta unit peralatan perubatan kepada Malaysia Mei tahun lalu, sekaligus menjadikan Arab Saudi penyumbang terbesar bantuan COVID-19 kepada Malaysia setakat ini.
Sementara itu, selepas kejayaan mencapai imuniti kelompok bagi membendung COVID-19, wilayah Persekutuan Labuan bersedia melancarkan pemberian vaksin kepada golongan berumur antara 12 hingga 17 tahun. Pengarah Jabatan Kesihatan Labuan, Dr. Ismuni Buhari berkata, rancangan pelaksanaan vaksinasi yang komprehensif sudah disusun untuk mencapai hampir 100% imuniti bagi kira-kira 103,000 penduduk di Pulau Bebas Cukai itu. Ujarnya, bagi vaksinasi kanak-kanak dan remaja hanya menunggu kebenaran daripada Kerajaan Persekutuan. Pada 27 Julai lalu, Labuan lengkap memberi vaksin kepada 80% penduduk dewasanya sekaligus menjadi wilayah dan negeri pertama mencapai imuniti kelompok bagi memerangi COVID-19. Jumlah itu kini meningkat kepada 82.44% dan sehingga semalam sekurang-kurangnya 97.08% atau 66,500 orang dewasa menerima vaksin dos pertama. Jabatan Kesihatan Negeri akan mempergiat sesi penerangan kepada penduduk yang masih ragu-ragu mengenai vaksinasi. Bahkan, kerjasama akan dijalin dengan pemain industri dan pemilik premis perniagaan mengenai vaksinasi untuk pekerja mereka termasuk warga asing. Persekutuan Kebajikan Anak-anak Yatim Islam Pulau Pinang menawarkan perlindungan buat anak-anak yatim yang kehilangan ibu bapa, khususnya akibat pandemik COVID-19. Yang di-Pertuanya, Tan Sri Muhammad Yusof Latif berkata, permohonan dialu-alukan untuk anak-anak yatim dari seluruh negara untuk mendapatkan perlindungan dan pembelaan sewajarnya. Jelasnya, pihaknya menyediakan kemudahan serba lengkap untuk kanak-kanak ini meneruskan kehidupan termasuk daripada aspek pendidikan. Ujarnya, ketika ini terdapat seramai 67 anak-anak yatim yang ditempatkan di asrama persekutuan itu. Ia adalah antara 68 asrama kebajikan di seluruh negara yang bernaung di bawah Pertubuhan Kebajikan Anak Yatim Seluruh Malaysia, PYATIM. Mereka yang berminat untuk mendaftar atau mendapatkan maklumat lanjut mengenai asrama kebajikan persekutuan itu boleh menghubungi talian tertera. Diiringkan menyepak di Bersua kembali. Mengambil inspirasi daripada kepayahan penghantar makanan sepanjang tempoh pandemik, seorang pereka fashion tampil dengan inisiatif menghasilkan pelbagai barangan daripada beg penghantaran makanan terpakai. Bukan untuk tujuan komersial, inovasi yang menghasilkan beg sekolah, bekas pensel, dompet shilling dan pelitup muka ini sebaliknya didermakan kepada golongan yang memerlukan. Kini lebih 400 barangan berjaya dihasilkan daripada 200 beg terpakai. Nengko Razali memulakan rekaannya pada pertengahan tahun lalu selepas perbincangan dengan pihak Grab Malaysia untuk menghasilkan alat-alat persekolahan yang dapat diberikan kepada kanak-kanak. Melalui program Recycling Initiative under Delivery Bags, Neng berkolaborasi dengan beberapa tukang jahit bagi membantu merealisasikan lakarannya. Dari segi peribadi, dia memberi kepuasan yang sangat bermakna, di mana macam saya cakap tadi, delivery bag itself tu memang dah something for me. So masa saya dan tim dalam proses membuat bag sekolah tu, setiap hari kami macam keep on reminding ourselves yang okay, kalau bag ni sampai pada kepada pelajar nanti, kita nak make sure beg tu rasa macam beg baru. Memang nampak macam beg baru, rasa macam beg baru. So sebab saya nak student tu rasa bila dia terima beg tu sama macam saya rasa bila rider datang kat rumah, ada happiness tu dekat sekolah. Ujarnya lagi, kebiasaannya penghantar makanan akan menerima beg penghantaran baharu selepas 9 bulan dan beg terpakai akan dikembalikan kepada syarikat Grab. Pada peringkat pertama, beg terpakai diberikan kepadanya sekitar September tahun lalu. Proses sanitasi dilakukan sebelum jahitan pada beg itu dibuka bagi peringkat pengasingan bahagian yang masih boleh digunakan dan yang rosak. Kadang-kala proses mereka dan menjahit barangan mengambil masa yang agak lama untuk dihasilkan berikutan kekangan tenaga kerja dan peralatan seperti mesin jahit serta ruang untuk menyimpan beg.
Cabaran masa tu adalah first kali ruang penyimpanan dan ruang pemprosesan, because delivery bag tu besar and then dia datang dalam kuantiti yang banyak. Lepas tu dari segi mesin, sebab selama ni saya jahit pakaian dia, pakaian, tudung, jadi macam bila material macam tu my team ambil masa sikit untuk adapt, untuk macam tukar sikit certain macam jarum, benang yang sesuai untuk bag tu lah. Dalam masa lebih kurang sebulan, Neng menghasilkan 174 buah beg dan dibuat secara pukal. Ada antaranya didermakan kepada beberapa NGO seperti Rumah Anak Yatim, Yayasan Anak Yatim dan Tadika Istika Jaya, Sekolah Pendalaman iaitu SK Long Pelutan dan juga kepada pemandu Grab. Bagaimanapun, semua barang yang dihasilkan tidak dijual di mana-mana platform perniagaan kerana ia dihantar balik kepada pihak Grab Malaysia untuk diedarkan bagi tujuan amal. Tanda berbalik. Seni lukisan tradisi Rusia, Volkov, bermotifkan bunga yang kembali popular mengakhiri paparan Buletin Didik malam ini. Saya Syafri Izan Wahab, salam hormat dan Assalamualaikum.